Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, Ya Subuhu ya Quddus, Ya Hannanu ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, Ya Subuhu ya Quddus, Ya Hannanu ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, seluruh pendengar, penonton, tuan-puan yang budiman, sahabat-sahabat yang beriman, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, pada pagi yang ke berapa Ramadan, Bang? 14. Pada pagi yang ke-14 Ramadan ni, Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam Raudhah Ilmu, sekali lagi bersama dengan Ustazah yang hari ini Ustazah bersama-sama dengan anak anda Ustazah yang kedua, iaitu yang Ustazah hormati dan kasihi, dipanggil gelarannya Bangah, Abangah, sebab anak nombor 2 lah, kira tengah kan, ya, Abangah. Namanya adalah Muhammad Ashraf Murtada bin Azhar. Ya, telah pun menghabiskan pengajian di peringkat diploma, ya, dan sekarang insya-Allah sedang dalam penantian, ya, untuk menyambung pengajian di peringkat degree. Tengok macam mana suasana pandemik ini, ya, mudah-mudahan cepatlah, ya, ujian ini diangkat oleh Allah. Ada anak-anak kita yang nak sambung belajar dan sebagainya, insya-Allah Allah mudahkan. Sahabat-sahabat semua, apa khabar? Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan afiah, dalam keadaan kesejahteraan. Dan sejahtera milik Allah ni sangat subjektif sekali. Ada orang dalam keadaan sehat, dia sejahtera, Abangah. Ada orang dalam keadaan sakit, dia sejahtera. Ada orang dalam keadaan senang, dia sejahtera. Masa kaya, dia sejahtera. Ada orang juga dalam keadaan miskin sekalipun, Allah memberikan afiah, memberikan kesejahteraan kepadanya. Jadi Ustazah terlebih dahulu mengucapkan jutaan terima kasih, ya, kepada penganjur program kita pada pagi ini, iaitu Surau Al-Barakah, Menara Berkembar Bank Rakyat. Ustazah percaya ramai sahabat-sahabat kita daripada Surau Al-Barakah, Menara Berkembar Bank Rakyat yang sedang menyaksikan, dan semua, ya, sahabat-sahabat Ustazah Nur Hafizah Musa yang turut sama-sama menyaksikan, ya, mudah-mudahan dapat mengambil manfaat daripada apa yang Ustazah dua beranak ni akan bincangkan hari ini, tuan-puan sekalian, ya, dan mudah-mudahan juga, ya, kita sentiasa berada dalam keadaan diperingatkan selalu dengan nasihat-nasihat yang berguna. Apatah lagi, ya, Abangah, kita ni dah hari yang ke-14. Kalau ikutkan ulama'-ulama' dahulu, sahabat-sahabat sekalian, mereka tutup kitab-kitab, umpama macam tutup kitab-kitab fake, ya, sebab dalam bulan Ramadan diberikan penekanan kepada apa? Nak bercakap sesuatu yang berkisar kepada Ramadan. Ya, sebab Ramadan sedang berjalan. Ya, Ramadan meninggalkan kita satu demi satu hari. Jadi sebab itu para ulama dalam tazkirah mereka, dalam ceramah-ceramah mereka, nasihat-nasihat mereka tertumpu kepada apa dia? Ramadan. Ya, sampai dalam kitab sebut hampir rasa nak tutup dulu kitab fake. Kenapa? Nak cakap pasal Ramadan. Hatta kalau nak cakap pasal fake pun fake Ramadan. Ya, Bangah, ya. Jadi masya-Allah kita dah berada separuh Ramadan yang pertama, nak masuk kepada separuh yang akhir. Jadi mudah-mudahan, ya, kita sentiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Bangah ada nak bagi kata aluan ke? Tak ada? Okey. Belum lagi. Sahabat-sahabat, tuan-puan yang dikasihi sekalian, apa tajuk kita hari ini? Tajuk kita adalah, Bangah cakap tajuk kita. Tajuk kita. Kita ingat dah tajuk kita apa. Tajuk kita adalah Di Bawah Langit Ramadan. Di Bawah Langit Ramadan. Agak-agak kenapa, ya, tuan-puan sekalian, tajuk Di Bawah Langit Ramadan yang jadi pilihan kami pada pagi ini. Pertama, ya, Ustazah bacakan dulu ayat surah Az-Zariyat ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamawsi'un.
Maksudnya adalah la musi'un. Maksudnya adalah dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami dalam bentuk binaan yang kukuh rapi, dan sesungguhnya kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga. Jadi bila kami pilih tajuk di bawah langit Ramadan, sebenarnya itu adalah simbolik kepada apa? Kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ia sebut langit ni, Masya Allah, langit ni adalah ciptaan yang terlalu hebat sekali. Ya, tak dapat, tak habis, walau bertahun, walau seumur hayat nak kaji langit, tak habis. Ya, nak meneroka tu tak habis. Masya Allah, digambarkan dalam ayat ini. Ya, ciptaan langit itu yang Allah ciptakan, ya, diluaskan oleh Allah, menggambarkan keagungan dan kekuasaan Allah. Kemudian kita lihat pada ayat surah Al-Hijr ayat 13 hingga 16. Allah berfirman, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama' فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين." Dan seandainya kami bukakan kepada mereka salah satu daripada pintu-pintu langit, lalu mereka terus naik ke atasnya, tentulah mereka akan berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Maknanya sahabat sekalian, kita nak bercakap tentang rahmat Allah, kita nak bercakap tentang keagungan, kekuasaan dan kehebatan Allah. Dan bila kita sebut di bawah langit Ramadan, sekarang langit Ramadan menaungi kita. Langit Ramadan ni milik siapa? Milik Allah yang Maha Pengasih, milik Allah yang Maha Penyayang, milik Allah yang Maha Pengampun, milik Allah yang Maha menerima taubat. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Ya, seolah-olahnya sahabat-sahabat sekalian, bila kita sebut tentang di bawah langit Ramadan, sebenarnya nak membawa ingatan kita, perhatian kita, jiwa raga kita kepada apa? Supaya tertumpu kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Ramadan ini ciptaan Allah, kerana Ramadan ini kurniaan Allah, kerana segala yang ada di langit dan di bumi, semua ini kembali kepada Allah, datang daripada Allah, dikembalikan kepada Allah. Abangah kita, ya, Umi nak jemput bangah untuk baca ayat suci Al-Quran. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ya sahabat-sahabat dapat menikmati ayat-ayat Al-Quran ini. Ini adalah imam tarawih rumah kami, ya, abangah. Jadi alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ya, Allah kurniakan anak-anak yang alhamdulillah menyejukkan hati. Jadi mudah-mudahan abangah kita kongsikan hari ini ya ayat Al-Quran sebagai pembuka kepada perbincangan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ada apa-apa yang Mak nak cakap dulu? Teruskan. Bumi dulu. Okey. Kita berada dalam bulan Ramadan, sahabat-sahabat sekalian, yang pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Jadi bila kita nak sebut tentang Ramadan, sangat signifikan sekali untuk kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Bahkan ya, dalam satu ceramah yang ustazah dengar, sebenarnya pada bulan Ramadan ni paling afdal baca Quran waktu bila? Ya, sebab Al-Quran ya, ketika mana Jibril bertemu, maknanya Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril ibarat macam apa? Macam tasmi' Quran. Ya, memperdengarkan bacaan Quran, baca Quran 30 juzuk tu tuan-puan sekalian pada waktu malam. Jadi sebab itu, kalaulah sebelum ni, yang sebelum-sebelum ni abangah, 14 hari yang sebelum ni, kita pergi tumpukan baca Quran tu waktu siang, tapi tidak pada waktu malam, maka ini ada macam kurang tepat sikit. Ya, yang baca siang tu bacalah, tapi malamlah yang mesti kita isi dengan baca Al-Quran. Ya, malam tu kita rasa macam mana, ya Allah, Nabi ni ya dengan malaikat Jibril ni maknanya belajar Quran, maknanya membacakan Quran, ya tasmi' Quran. Jadi kita nak bagi rasa macam tu. Jadi pada waktu malam ya, kita perbanyakkan baca Quran. Jadi apa maksudnya sahabat-sahabat sekalian? Kita kena baiki kita punya jadual. Jadual kena baiki. Ya, macam mana nak buat supaya malam tu sahabat-sahabat sekalian kita kurang tidur? Macam mana nak buat? Terpulanglah pada diri masing-masing. Ya, ustazah pun tak boleh nak tentukan begini-begini ya cara dia, tapi macam mana kita nak buat supaya malam tu kita kurangkan tidur. Abangah, sahabat-sahabat Umi di Turki sahabat-sahabat di Turki, subhanallah tuan-puan sekalian, ada kawan ustazah ya, dia masukkan ustazah dalam satu grup dengan muslimah Turki. Mereka ni adalah orang-orang yang belajar Quran, orang-orang yang belajar tasawuf. Jadi kita boleh masuk dalam grup tu dan tengok. Subhanallah, dalam perkongsian grup tu sahabat-sahabat sekalian, mereka tak tidur malam dah. Sebenarnya yang ustazah baca mereka tak tidur malam tu daripada hari ketiga lagi. Masya Allah, daripada hari ketiga lagi mereka tak tidur malam. Apa yang berlaku adalah mereka saling kejut-mengejutkan. Katalah nak dapat tidur sikit sangat, katalah setengah jam, 1 jam. Okey, tidur, nanti kawan akan kejutkan. Nanti saudara ni akan kejutkan. Supaya apa? Supaya malam tu tak banyak tidur. Dan mereka sebut, sahabat-sahabat sekalian, apa yang mereka sebut adalah kami tak tidur malam sebab apa? Sebab kami memburu Lailatul Qadar daripada awal Ramadan lagi, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sampai ialah kita memang yang Nabi sebut kan ya, taharrau, burulah Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan ya, pada waktu-waktu yang ganjil tersebut. Tapi perasaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat muslimah kita di Turki sana, dia kata apa? Betul kami nak buru Ramadan pada hari-hari ganjil 10 hari terakhir, tapi performance kami ya, sikap kami, ketaatan kami, amal soleh kami, istighfar kami, semuanya harus bermula daripada awal lagi. Ustazah bila baca tu kata, ya Allah ya Tuhan, bukan nak bandingkan aku ni dengan apa, janganlah kata nak bandingkan dengan para sahabiah, janganlah kata nak bandingkan dengan wanita-wanita ya dari kalangan salafus salih, nak bandingkan dengan wanita-wanita muslimah yang ada dalam grup tersebut. Ya, dekat Turki tu pun rasanya, ya Allah, jauhnya kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian,
Ya, kuatkan semangat kita. Pada ayat-ayat yang telah abangah bacakan tadi, kat situ macam ada program tentang Ramadan kita. Program berdoa, program mendekatkan diri kepada Allah, program dengan Al-Quran, ya, program yang disebutkan, program berpuasa dengan penuh penghayatan. Itulah sebenarnya program kita yang sebenar, dan kita jangan lupa kita berada di bawah langit Ramadan, di bawah rahmat dan kekuasaan Allah, di bawah keampunan Allah Azza wa Jalla. Ustazah nak kongsikan ada satu doa yang sedap sangat bila baca. Ya, dan alhamdulillah dalam bulan Ramadan ni, ya, Ustazah cuba banyakkan juga baca doa tersebut. Selain daripada doa apa bangah yang kita kena banyakkan tu? Allahumma innaka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan, kamu adalah yang maha, kamu sangat suka. Allahumma innaka afuwun, wahai Allah, kamu adalah yang maha mengampun, kamu cinta untuk mengampunkan, maka ampunkanlah kami. Selain daripada doa tu, ada satu doa yang Ustaz baca, yang Ustaz suka baca tengah-tengah keheningan malam ke, ataupun bila beningnya waktu duha, ya, doanya berbunyi begini. Doa ini pun ada kaitan dengan ayat Quran, ya, yang Ustaz bacakan tadi, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Okey, sama-sama perhatikan doa ini. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Doa ini yang atas tadi tu kan, selain daripada huwal awwalu wal akhir, ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis baginda. Apa maksud dia? Wahai Allah, kamulah yang awal dan tidak ada sebelum kamu apa pun. Wa antal akhir, kamulah yang akhir. Falaisa ba'daka syai', tak ada apa pun selepas kamu. Wa antaz zahir, kamulah yang zahir. Falaisa fawqaka syai', tak ada apa pun satu yang di atas kamu. Wa antal batin, falaisa kadunaka syai', engkaulah yang batin dan tidak ada sesuatu apa pun tanpamu, sesuatu apa pun tidak ada tanpamu. Ya, jadi bila sebut puji-pujian kepada Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah yang kita perbanyakkan mengungkap dan menyebutnya pada bulan Ramadan ni, masya-Allah tuan-puan sekalian, mudah-mudahan hati kita menjadi semakin lembut. Dan dalam masa yang sama, dalam bulan Ramadan ni kita tertumpu untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi Umi persilakan Abangah, ya, untuk tambah serba sedikit macam mana, ya, kita nak jadi manusia yang bertaubat kepada Allah, seluas apa, ya, keampunan dan juga penerimaan taubat daripada Allah Azza wa Jalla. Silakan Abangah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, alhamdulillah, pertama sekali Bangah ucapkan terima kasihlah pada Umi sebab bagi Bangah peluang untuk berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, sedikit sebanyak pengalaman ataupun pengetahuan yang tak seberapa ni lah. Walaupun rasa sebenarnya macam tak layak pun nak berkongsi, memandangkan sahabat-sahabat yang sedang menonton live ni mungkin lebih banyak pengalaman dan juga ilmu berbanding dengan Bangah sendiri. Tapi bila dah dipilih dan dah ditaklifkan untuk menyampaikan, nak tak nak insya-Allah kita akan cubalah sedaya upaya menyampaikan dengan sebaiknya. Okey. Alhamdulillah, pertama sekali berbalik pada soalan Umi berkenaan dengan taubat. Dan pertama sekali, bulan Ramadan, dia definisi ataupun maksud bulan Ramadan ni banyak. Antaranya bulan madrasah ni. Bulan madrasah ni bermaksud bulan yang mendisiplinkan diri dia. Yang mendisiplinkan diri kita, ia bila sebut madrasah kan, sekolah, ada yang peraturan, ada yang pantang larang. Macam tu juga dengan bulan yang disebut sebagai bulan madrasah. Di situ ada juga disebut sebagai bulan taubat.
Bulan taubat seperti mana balik pada hadis Nabi SAW, bulan Ramadan terbahagi pada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, 1 hari pertama hingga ke 10 terletaknya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 10 hari pertengahan, di situ adanya bulan ataupun maghrifah, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 10 hari terakhir dibebaskan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka. Jadi masya-Allah, kalau kita betul-betul manfaatkan peluang dan ruang yang Allah bagi pada bulan Ramadan ni, betul-betul kita mujahadah memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan bulan Ramadan ni sebagai turning point untuk kita berubah, kita tarbiyah diri kita. Ini pun salah satu bulan tarbiyah, mendidik diri kita supaya taqarrub kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ubudiah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala terjaga. Seperti mana dalam hadis Nabi sebut, man sama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, dia berpuasa pada Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan dan pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang lepas, dosa-dosa yang lampau. Bila tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, Yumi macam laju je tak laju kan? Kalau kita sebut dosa-dosa kita yang lampau, dosa-dosa kita yang lepas, terlalu banyak dosa kita, betul? Terlalu banyak maksiat yang kita buat. Cuba kita renung kembali tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, 11 bulan sebelum bulan Ramadan, banyaknya masa dihabiskan dengan perkara-perkara yang bersifat keduniaan. Kita disibukkan dengan bekerja, kita disibukkan dengan ada yang bisnesnya, ada yang belajarnya. So dalam pada tak langsung adanya, orang kata apa, kelalaian ataupun kelekaan kita di situ. Dan ada juga terlepas pandang kemaksiatan dosa yang kita buat. Jadi banyak dosa ni. Dan nak kata Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman Al-Ghafur, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan bulan Ramadan semata-mata untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang lampau. Ya Allah tahu kita banyak dosa, Allah kesian tengok kita, Allah hidangkan bulan Ramadan, Allah kurniakan fadilat yang macam-macam pada bulan Ramadan supaya digugurkan dosa-dosa kita satu persatu. Jadi betul kalau kita manfaatkan bulan Ramadan, insya-Allah kita akan bertemu dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ashraf nak bawa datang satu cerita yang mana ada seorang pemuda ni, cerita ni alhamdulillah banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ni. Ada seorang pemuda ni, masya-Allah, kehidupan dia ni memang dihabiskan dengan buat dosa je. Kalau kata dia hidup 30 tahun, makna 30 tahun tu buat dosa je, buat maksiat je. Apa je dosa dia tak buat. Nak katakan memang sejarah hitam dia tu teruk, sangat-sangat teruk. Tapi masya-Allah, sebelum beberapa minggu ataupun beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan, Allah bagi hidayah pada dia. Allah bagi taufik, Allah bimbing dia. Allah jentik hati dia dan tersedar dia kat situ yang dia nak berubah. Dia nak berubah sebab waktu tu dia rasa macam ini peluang aku. Aku dah banyak dosa, aku dah sampai pada bulan Ramadan, ini masa untuk aku berubah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah pada dia, Allah gerakkan hati dia untuk dia pergi majlis-majlis ilmu sebelum kedatangan bulan Ramadan. Jadi daripada majlis ilmu, dia bertalaki dengan guru-guru, banyak ilmu tentang Ramadan, fadilat tentang Ramadan yang dia dah belajar, membuatkan dia lebih rasa macam aku kena manfaatkan bulan Ramadan dalam hidup aku. Jadi dia kata dalam diri dia pada waktu tu, ya Allah, aku nak jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk aku mendekatkan diri aku pada Engkau. Dan dia letak dalam mindset dia, dalam diri dia, ini Ramadan terakhir aku. Supaya apa? Supaya dia lebih menghargai kenikmatan bulan Ramadan. Jadi waktu tu dia masuk bulan Ramadan dalam keadaan dia membawa azam yang sangat-sangat besar, dengan membawa pergantungan harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat tinggi. Nak katakan masya-Allah, Allah pandang usaha dan niat dia, Allah cabut nyawa dia ketika mana pada bulan Ramadan dalam keadaan dia dah ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bertaubat pada bulan Ramadan. Nak katakan dosa-dosa yang dia lampau tu Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan disebabkan usaha dia, mujahadah dia
dia bertaubat pada bulan Ramadan, Allah cabut nyawa dia. Last sekali dia bertemu dalam keadaan dia bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Masya-Allah, ini antara hebat tak hebat. Walaupun banyak dosa dia, tapi Allah tak pandang dosa yang banyak itu sebab apa? Sebab rahmat dan pengampunan Allah lebih besar, lebih banyak daripada dosa-dosa yang kita buat. Kemudian bila mana dia dah meninggal, ada di kalangan orang-orang soleh di kampung si fulan yang meninggal tu mimpi. Mimpi tentang si fulan yang meninggal ni. Dia mimpi, dia nampak si fulan ni duduk di satu kerusi yang mana kerusi tu dijadikan daripada cahaya. Dia pakai baju yang dicipta daripada mutiara. Nak katakan dia dilimpahi dengan nikmat yang sangat-sangat indah, yang menyebabkan orang soleh yang mimpi dia tadi pelik. Kan? Macam mana dia boleh dapat nikmat tersebut sedangkan yang aku kenal engkau ni dulu banyak buat dosa. Engkau yang aku kenal dulu ni banyak buat maksiat. Seorang soleh tanya dia, wahai si fulan, adakah engkau sekian? Dia jawab, ya, akulah pemuda tersebut. Akulah orang yang banyak, yang kau kata akulah orang yang banyak buat dosa. Akulah orang yang banyak buat maksiat. Tapi Allah itu Maha Pengampun. Sebelum Allah cabut nyawa aku, Allah sedarkan aku, Allah bagi hidayah pada aku, Allah ampunkan dosa-dosa aku. Lalu aku bertemu dalam keadaan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan sekarang aku dilimpahi dengan nikmat. Aku berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini nak katakan betapa besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam hadis kursi yang disebutkan, sekiranya seseorang hamba tu melakukan maksiat, melakukan dosa dan kemudian dia berpaling daripada aku, dia menjauhkan diri daripada aku, Allah sebut, aku tak pernah bosan menunggu kehadiran dia. Aku tak pernah bosan menunggu untuk dia datang kembali pada aku, bertaubat pada aku, sehingga dia yang bosan melakukan maksiat tersebut. Dan bila dia dah bosan melakukan maksiat tersebut, datang kepada aku Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, aku akan ampunkan dosa dia. Ini antara, masya-Allah, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, antara ayat yang Bang selalu baca Umi kan, Bang Umi pun tahu ayat ni. Allah sebut dalam Al-Quran, ini nak menunjukkan betapa Allah itu Maha Pengampun, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tadabbur ayat ini. Allah sebut dalam ayat Quran surah Az-Zumar, qul ya ibadi. Allah sebut, Allah seru, Allah panggil kita dengan panggilan hamba. Wahai hamba-hambaku. Kalau kita bila sebut panggilan hamba ni, maknanya panggilan yang sangat-sangat manja Allah panggil. Panggilan yang sangat-sangat lembut. Lembut dah Allah panggil, wahai hamba-hambaku. Macam seolah-olah macam bila Ashraf panggil kawan Ashraf, wahai saudaraku, wahai umiku. Kan bunyi macam lembut ni kan. Jadi Allah panggil, Allah seru hamba-hamba dia dengan panggilan qul ya ibadi. Dengan siapa Allah panggil? Siapa yang Allah seru? Siapa yang Allah ingin bercakap ni? Adakah orang beriman? Adakah orang yang mentaati perintah Allah? Adakah orang yang dekat dengan Allah? Tak. Allah sebut ayat seterusnya, alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka yang melampaui batas terhadap diri mereka. Mereka yang banyak dosa. Mereka yang banyak melakukan maksiat, tetapi Allah masih menisbatkan dengan panggilan qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kenapa Allah panggil? Kenapa Allah seru? Adakah Allah nak marah? Adakah Allah nak benci? Adakah Allah nak bagi azab? Ayat seterusnya Allah sebut, ya masya-Allah, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Allah bagi pengharapan pada kita hamba-hamba yang berdosa. Allah sebut, wahai hamba-hambaku yang berdosa, yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa daripada rahmat aku. Kau banyak dosa macam mana pun, ingat bahawa rahmat aku, pengampunan aku lebih luas, lebih besar daripada dosa yang kau buat tu. Jadi kemudian Allah sebut, innallah qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah Maha Pengampun dosa-dosa yang banyak. Banyak mana pun dosa kita yang kita buat atas muka bumi ni, selagi mana tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bila kita kembali pada Allah, kita bertaubat dengan taubat nasuha, tubu ilallah taubatan nasuha, Allah akan ampunkan dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, Allah cuba kita renung balik dalam diri kita. Ingat saja-saja ke Allah letakkan kita pada bulan Ramadan. Ingat saja-saja ke Allah panjangkan umur kita sampai hari ini, sampai kita dapat merasai nikmat bulan Ramadan. Ada hikmah, ada benda yang Allah nak bagi tahu, yang aku takkan cabut nyawa engkau selagi mana engkau tak bertaubat pada aku.
ini bulan Ramadan ni aku hidangkan untuk kau kembali pada aku. Dan inilah masa dia untuk kita renung balik dosa-dosa kita, maksiat yang kita buat. Sebab kita ni memang banyak dosa. Tidak ada hamba yang berjalan atas muka bumi ni tanpa dosa. Kullu ibnu Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya anak Adam tu semua buat dosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang bertaubat. Jadi Masya Allah, kita pula berada di dalam dua bahagian yang kedua, iaitu bahagian pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan amal kebaikan kita, banyakkan qiyamul lail, banyakkan amal ibadah. Macam mana Ashraf ada baca satu buku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat ni lalu berhadapan, berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sedang qiyam pada bulan puasa. Sahabat ni terdengar di samping Rasulullah tu seakan-akan bunyi air yang mendidih, air yang menggelegak, yang menunjukkan pada ketika itu Rasulullah sedang bersimpuh, memohon, menangis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasulullah, seorang yang maksum, yang tidak ada dosa, yang dijanji syurga pun minta ampun sentiasa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan kita pula memang hari-hari rutin harian kita tidak boleh lari daripada dosa, maksiat, lagi-lagilah kita kena mujahadah bersungguh-sungguh minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan masa yang ada setiap detik waktu pada bulan Ramadan. Yang 14 hari yang lampau ni kan rasa macam sekejap je. Pejam celik dah hari ke-15. Lagi 15 hari inilah sepatutnya kita fikir balik, mungkin 14 hari yang lepas tu ada kelompongan, ada kekurangan dari sudut amal kebaikan, dari sudut sedekah, solat, mengaji. So 14 hari yang akan datang inilah kita perlu perbaiki. Jangan sia-siakan walaupun sesaat pada bulan Ramadan. Ya, Ashraf ada dengar satu kuliah, Bangah dengar satu kuliah Arab, Sa'itin Melayu lah. Masya Allah, kuliah tu sangat-sangat menyentuh hati, membuatkan orang yang mendengar waktu tu dekat masjid tu menangis. Dan kata Syekh ni, jangan engkau sia-siakan walaupun sesaat pada bulan Ramadan. Disebab pada detik sekarang ni, waktu sekarang ni, berapa ramai ahli kubur yang merintih, merayu, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikembalikan ke atas muka bumi semata-mata nak merasai kenikmatan duduk sesaat sahaja pada bulan Ramadan. Jadi orang-orang ahli kubur ni, orang-orang yang dah pergi meninggalkan kita ni, merayu, berdoa pada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Sebab apa? Untuk aku manfaatkan bulan Ramadan yang aku sia-siakan sewaktu aku hidup. Tapi kita sekarang ni Allah bagi kesempatan untuk kita hidup, ya Allah bagi kita kenikmatan, kesihatan dan sebagainya, lagilah perlu kita manfaatkan. Ini antara dialog-dialog yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, golongan yang menyesal di kemudian hari, yang mana Allah sebut penyesalan mereka sia-sia. Penyesalan mereka sia-sia. Adakah Allah zalim tak bagi peluang kedua? Tidak. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok balik sewaktu hidup, macam-macam peluang Allah bagi. Cuma kita yang tidak manfaatkan peluang tersebut. Antara doa yang Allah sebut dalam Quran, doa orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal di kemudian hari, mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, sesungguhnya penglihatan kami, mata kami dah melihat dah betapa periknya azab Engkau, ya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa dahsyatnya azab kubur Engkau, betapa dahsyatnya azab neraka Engkau, ya Allah. Absarna wa sami'na, pendengaran kami dah melihat, kami dah mendengar jeritan-jeritan, tangisan-tangisan ahli kubur, tangisan-tangisan ahli neraka. Kemudian dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, farji'na, maka kembalikanlah aku di dunia, ya Allah, untuk aku mencari amal kebaikan, untuk aku manfaatkan Ramadan aku. Inna muqinun, aku yakin, ya Allah, kalau kau bagi peluang kedua ni, Allah, aku manfaatkan sebaiknya. Tapi Allah sebut penyesalan mereka hanyalah sia-sia sahaja. Jadi kalau kita tengok, sebenarnya satu nikmat bila mana kita masih berada di bulan Ramadan. Satu nikmat yang Allah bagi pada kita, supaya kita ni perbaiki diri kita, supaya kita ni menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Kerana itu juga merupakan tujuan besar bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, untuk mentarbiah diri kita menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah, lebih takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit perkongsian Ashraf berkenaan dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Terima kasih Abang atas penjelasan yang Umi cuba fahami sangat apa yang Abang telah kongsikan, ya, tentang rahmat Allah, tentang keampunan Allah. Tadi ada Abang sebut
Allah tu menunggu hambanya dan Allah tak pernah jemu. Ya, Allah tunggu sampai hamba tu jemu buat dosa. Allah tunggu sampai hamba tu bosan buat dosa. Datanglah pada Allah. Ya, datanglah minta ampun. Allah akan ampunkan. Maha suci Allah. Ya Allah Jawadun Karim. Allah yang maha baik, dermawan sekali. Allah yang maha mulia. Ya Allah yang maha mencintai. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sayang sahabat-sahabat, kalau dalam bulan Ramadan ni hati kita terarah kepada dunia. Sayang kalau dalam bulan Ramadan ni hati kita terarah kepada makhluk. Sayang sangat. Saya tak kata orang lain. Kita bercakap untuk diri kita masing-masing. Dalam satu hadis Nabi SAW, ya Rasulullah SAW menjelaskan, ini hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Siapa sini bukan anak Adam? Bangga anak Adam tak? Kita semua ni anak Adam. Ya bani Adam, semua. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi. Sesungguhnya engkau, kalau kau datang bersimpuh ke aku dalam keadaan kau bawa dosa engkau sepenuh bumi. La ilaha illallah. Wahai anak Adam, kalau kau datang bersimpuh ke aku dalam keadaan kau bawa dosa kau sepenuh bumi. Banyak sangat dosa. Dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Tapi apa Allah kata? Ya biqurabil ardi khataya. Sepenuh bumi kesalahan kau. Thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kau temui aku dalam keadaan kau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. La ataituka. Aku akan datang kat kamu. Aku akan datang kat kamu. Biqurabiha maghfirah. Dengan seluas bumi juga keampunan aku. Allah nak bagi ampun, Allah nak bagi maaf. Sebab tu Ustazah panggil semua kat luar sana, termasuk diri Ustazah sendiri, termasuk sahabat-sahabat kat sana yang mungkin fikir macam, bolehkah saya berubah Ustazah? Allah nak ampun ke dosa saya dah bergelumang dengan dosa. Saya dah buat macam-macam dalam hidup saya. Saya tinggal solat, saya dedah aurat, saya gay, saya ni orang LGBT. Saya ni pernah berzina, saya ni pernah derhaka mak ayah saya ni macam-macam dosa yang kita boleh sebutkan. Tapi ingat, selama mana kita tidak mensyirikkan Allah, la ataituka, aku akan datang kat kamu, bawa kepada kamu biqurabiha maghfirah, dengan seluas langit dan bumi ini keampunan aku untuk kamu. Jadi Masya Allah sahabat-sahabat sekalian, kalau duduk di bawah langit Ramadan tapi masih tidak nampak keampunan Allah, kalau duduk di bawah langit Ramadan tapi masih tidak beroleh rahmat Allah, ke langit mana kita nak lari? Kita nak menaung kat bawah langit mana? Langit mana lagi yang lebih hebat daripada langit ciptaan Allah? Atau wujudkah langit yang diciptakan oleh yang selain daripada Allah? Sebab itu kita nak kena gegarkan diri kita, nak kena sedarkan diri kita. Wahai, sebut nama kita masing-masing. Wahai Nur Hafizah, ini hari ke-14. Ini hari ke-14. Di mana kamu? Di mana kamu dalam berlari mengejar keampunan Allah? Di mana kamu dalam memuji dan memuji Allah? Di mana kamu? Ini hari yang ke-14. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada 10 yang pertengahan Ramadan, Nabi telah pun beriktikaf. Kita mungkin selalu dengar mengatakan Nabi iktikaf pada 10 akhir Ramadan. Tapi Ustaz nak maklum pada kita semua tuan-puan, Nabi telah memulakan iktikaf lebih awal lagi. Pada 10 pertengahan Ramadan, Nabi sudah iktikaf dah. Dah ada sahabat-sahabat yang ikut Nabi SAW beriktikaf. Pada hari yang ke-20, kemudian hari 21, Nabi sambung lagi sekali. Ada rehat sikit, Nabi balik ke rumah Nabi SAW. Kemudian Nabi sambung lagi iktikaf. Sehingga Nabi pernah mengatakan, aku bermimpi, aku sujud dalam keadaan tempat sujud aku itu dipenuhi air dan lumpur. Jadi akhirnya, bila masuk malam 10 akhir Ramadan, Nabi pun iktikaf lagi, sahabat-sahabat ikut lagi. Ikut belakang apa yang Nabi buat. Kemudian turunlah hujan yang lebat. Turun hujan yang lebat. Sampai masuk air hujan tu basah habis Masjid Nabawi tu. Yang ketika dulu dah, ketika zaman Nabi SAW. Sampai basah. Apa kata sahabat-sahabat? Pagi esok tu,
kami nampak wajah Nabi SAW, sebab malam tu gelap sikit kan. Pagi esok tu kami nampak wajah Nabi SAW dah ada lumpur, bekas lumpur dan air. Kenapa? Nabi sujud di tempat sujud Nabi ketika tu yang dah dibasahi air, memang antara air dan lumpur. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi kita sujud pada waktu Ramadan. Kita ni bukan main sujud atas sejadah empuk. Ya, kita sejadah bukan main lagi, macam-macam boleh tukar-tukar sejadah kita. Ya, kita Allahu Akbar elok sangat dah, tak ada apa, tak ada, Ustaz percaya tak ada orang yang sedang sujud di antara air dan lumpur sekarang. Tak ada orang yang sedang sujud di antara air dan lumpur. Tapi Nabi SAW, walaupun air dan lumpur, tapi Nabi sujud di situ. Ya, untuk apa? Mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi dah nampak mimpi dulu, aku sujud di antara air dan lumpur. Jadi Masya Allah, sahabat-sahabat semua, lupakah kita berada di bawah langit Ramadan, di bawah langit keampunan Allah, kekuasaan Allah, rahmat Allah. Apa lagi yang menjadi alasan untuk kita berlengah-lengah lagi? Sahabat semua, Ustazah cerita sikit ya. Sebenarnya Ustazah bawa anak-anak untuk sama-sama dalam kuliah ni. Banyak sebab ya. Satu, nak membiasakan mereka ya, dan jadi bila masa Ustazah masih hidup ni dapat tengok macam mana anak tu dalam dakwah. Jadi boleh ditegur-tegur, boleh dinasihat ya. Boleh diperingatkan. Kita dakwah bukan nak popular, kita dakwah bukan nak pandangan makhluk, kita betul-betul nak ngajak manusia kepada Allah. Ya, manusia mana yang nak ikut, nak terima tu syukur, alhamdulillah, tu bahagian kita, tu rezeki kita. Jadi diperingat pada anak-anak, ya, tengok ayat Quran baca betul-betul. Macam tadi kan abangah baca ayat Quran, ada ambil balik ayat tu kurang tepat, patutnya ambil tu nak lebih tepat, lebih cantik daripada perkataan lain. Jadi Umi nampak tanggungjawab Umi, nanti Umi akan baiki lagi cara kita nak ambil warna waqaf, nak tarik balik ayat ya. Tadi ada apa ni, abangah sebut hadis tadi ya, tapi Umi nak kena semak semula hadis tu hadis apa ni, taraf hadis tersebut. Jadi ada kesempatan untuk menasihat selama mana masih hidup. Ya, yang kedua antara lain adalah untuk bagi Ustazah rehat jugalah. Tak cakap banyak ya. Jadi kita pakat gotong royong ya, share. Sebab tuan puan sekalian, ya, Ustazah pun dalam bulan Ramadan ni ya, maknanya macam-macam tanggungjawab ya, macam-macam tanggungjawab. Contoh macam semalam ada kursus online ya. Ustazah masih bekerja kan, bekerja dengan UTM ya, jadi ada kursus online pagi dan petang. Bila habis pukul 11 kursus online tu, terus sambung pula live ya dengan syarikat Health Natural. Kemudian sambung lagi kursus online. Tengah-tengah kursus online tu ya, dapat berita kakak yang dekat hospital tu dalam keadaan yang sangat kritikal. Jadi minta izin dengan dekan nak keluar daripada kursus online tersebut. Kemudian cepatlah bergegaslah pergi ke hospital ya, nak bertemu dengan kakak Ustazah. Kakak Ustazah diuji oleh Allah dengan kanser pankreas stage 4 ya, dan Masya Allah tuan puan sekalian, bila Ustazah pergi semalam, beliau ni dah muntah darah dah ya. Tengok dalam bekas tu pun boleh nampak dah muntah darah dah. Kenapa? Sebab berlaku pendarahan dekat dalam dah ya, kanser tu dah merebak. Tapi satu perkara yang Ustazah nak kongsikan tuan puan, Masya Allah ya, bila kakak tu dia tak banyak cakap, sabar sangat sabarnya. Ustazah sampai kata, ya Allah, ya Tuhan, baiknya Engkau ya Allah, Kau berikan kepada hamba-Mu kesabaran. Kalau saya fikir-fikirkan, ya Allah, ya Tuhan, cucuk. Ya, jarum tu memang banyak, memang penuh lah. Ya, nak buat pot lagi untuk kemo lagi, apa segala macam. Ya, tak tahulah, dekat hidung tu nak sedut darah keluar. Semua masuk wire apa semua, Allahu Akbar. Ya, tak boleh baring langsung tak boleh baring. Terlampau sakit ya, dekat dalam perut tu. Tapi subhanallah, kakak senyap. Ya, zikir je. Dia cuma risau kalau tasbih dia hilang. Ya, zikir kan. Sampai Zah kata, ya Allah, luasnya rahmat Kau, ya Allah, rahmat Kau luasnya. Kau tolong bantu kakak aku, ya Allah, sampai kakak aku ni tak mengeluh langsung tak mengeluh. Tak ada senyap.
cuma ada bila ustazah pun tak cakap apa-apa. Ustazah pergi jumpa kakak kan, tak tahu nak cakap apa. Ustazah rasa malu nak kata dengan kakak, nak kata sabar ke, nak kata apa, rasa malu, tak terkeluar. Ustazah cuma pegang tangan dia, ustazah cuma berzikir dengan dia. Ya, lepas tu bila kakak pandang kat ustazah tu, dia cakap, ya, sempat tak habis Ramadan ni untuk Along, dek? Tu je dia cakap. Sempat ke habis Ramadan ni untuk Along, dek? Sahabat sekalian, Ramadan ni terlampau mahal. Ya, terlampau mahal. Ada, ini Ustaz bacakan dalam satu kisah. Akhirat besok, tengok amalan seseorang tu, ia jadi macam jauh sangat beza. Jauh sangat beza. Padahal, lebih kurang je umur dia. Ya, sama-sama je kan, jadi orang baik-baik. Tapi berbeza sangat. Tengok-tengok bila disemak, kenapa jadi jauh beza? Yang seorang ini dapat kesempatan pada tahun dia mati, dapat kesempatan Ramadan. Yang seorang lagi tak sempat. Yang seorang lagi meninggal sebelum Ramadan. Jadi Masya Allah, hanya dengan dapat 30 hari Ramadan, akhirat kelak luar biasa sekali. Ya, maknanya dia punya perbezaan tu Masya Allah. Kaya raya sungguh perbendaharaan pahala orang-orang yang dapat Ramadan ni, tuan-puan. Jadi Kak Long pandang, ya, sampai ke ni dia habis Ramadan ni untuk Along. Ya, Ustaz percaya itu harapan dia. Ya, nak dapatlah habiskan Ramadan ni, 30 hari Ramadan. Nikmat sangat. Ya, nikmat. Jadi subhanallah sahabat-sahabat sekalian, dalam keadaan kita tak diuji dengan sakit. Ya, kakak ustazah tu jaga tarawih dia, baca Quran, ya. Walaupun waya penuh kiri kanan, nak juga Umi nak Quran, dia kata ke anak dia baca. Ya, Umi tak nampak, bagikan Umi cermin mata. Sedaya upaya. Ustazah tengok, duk kat tepi tu tengok. Dia kata apa, ya Allah, Allah kesian kat aku. Allah tak bagi aku sakit macam tu. Sebab Allah tahu iman aku setara mana. Janganlah dalam keadaan Allah masih mengurniakan kita kesihatan, kita culas dengan Quran. Allah masih kurnia kita kesihatan, kita culas dengan ibadah salat. Kita berkira-kira sangat nak buat amalan sunat. Sedangkan hamba-hamba Allah yang sedang sakit, ia di katil-katil hospital berusaha untuk menegakkan, ia menunaikan qiyamul lail, berusaha untuk tahajud. Nanti kejutkan Umi ya nak Umi nak tahajud, Umi tak nak tidur terlampau lama sebab ubat morfin dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Segala-galanya daripada Allah. Allah yang pengasih, Allah yang maha penyayang. Ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba-hamba Allah yang Allah uji sepanjang Ramadan ini. Dan untuk kita yang mungkin ujian tak seberat itu, ya Allah uji kita dengan nikmat. Mari sama-sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik yang boleh kita persembahkan kepada Allah. Ya, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam ni untuk dia. Ya, tetapi kecuali ibadah puasa itu untuk aku tu. Aku yang akan ganjari. Aku yang tahu sangat. Orang lain semua tak tahu kualiti ibadah puasa hamba-hamba aku. Aku yang tahu macam nak melipat kali gandakan untuk hamba-hamba aku. Jadi bila Allah dah sebut demikian sekali dalam hadis qudsi, ya, bahawa Allah akan melihat ibadah puasa kita. Ibadah puasa ni ibarat nak persembahkan kepada Allah. Ya, Allah yang akan ganjari dengan sehalus-halusnya, berlipat kali ganda. Maka mari kita buat dengan sehabis baik, insya-Allah. Abangah, ya, mungkin boleh sambung lagi, kok ada cerita-cerita yang boleh dikongsikan, ya, untuk kita ambil iktibar bersama. Umi persilakan, insya-Allah. Cerita panjang. Tak apa, boleh insya-Allah. Okey, insya-Allah Bangah cuma nak kongsikan satu kisah ataupun sirah para sahabat, yang mana sirah ni bagi abangah sangat kenalah kita yang duduk dalam bulan Ramadan, dalam bulan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sirah ni kalau kita mungkin ada di kalangan tuan-tuan sahabat-sahabat yang mendengar pernah tahu sirah ni, dan banyak pengajaran yang kita boleh ambil dari sirah ni sebenarnya. Sirah ni menceritakan tentang 3 orang sahabat, tentang taubat 3 orang sahabat. Yang mana 3 orang sahabat ni cerita dia panjang, kisah dia panjang, tapi abangah ringkaskan. Yang mana 3 orang sahabat ni mereka tidak pergi berperang, tidak pergi berjihad dalam perang Tabuk. Disebabkan apa? Sebab waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala uji sahabat-sahabat ni. Allah uji 3 orang sahabat-sahabat ni dengan kesenangan. Dan pada datang seruan jihad, waktu tu pula lah kebunnya subur, waktu tu pula lah orang kata apa? Bisnes maju, perniagaan masyuk,
haiwan-haiwan beranak pinak yang menyebabkan diorang ni rasa berat nak tinggalkan kemewahan, kesenangan tu untuk pergi berjihad dalam perang Tabuk. Jadi Allah uji mereka. Allah uji mereka dan mereka pun memilih untuk tidak pergi berperang dalam perang Tabuk, duduk di rumah masing-masing, jaga bisnes masing-masing. Tu bahasa mudah dia. Kemudian dipendekkan cerita, selepas habis perang Tabuk, walaupun kisah perang Tabuk ni tak berkesudahan dengan perangan sebenarnya, panjanglah cerita dia, tapi nak katakan hujungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himpunkan ataupun waktu tu ada 80 orang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan 80 orang tu ada 3 orang sahabat ni dan adanya juga puak-puak munafik. Pada ketika itu macam-macam lah puak-puak munafik ni bagi alasan kenapa aku tak pergi perang. Dia katanya panas terik, dia katanya penat, puasa dan sebagainya. Macam-macam alasan dia bagi pada Rasulullah. Tapi berbeza dengan 3 orang sahabat ni, mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu kesedaran, penyesalan tentang perbuatan mereka. Mereka jujur pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni tak uzur pun sebenarnya. Cuma aku ni, orang kata apa, lalai dengan kesenangan yang Allah bagi, menyebabkan aku tidak pergi berjihad. Kemudian waktu tu Rasulullah menunggu arahan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu. Allah menghukum 3 orang sahabat ni dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Rasulullah dan juga orang Islam ketika itu untuk pulau. Pulau ni bahasa lainnya untuk boikot 3 orang ni. 3 orang sahabat ni. Jadi waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Rasulullah dan juga seluruh umat Islam di Madinah ketika itu untuk pulau 3 orang sahabat ni. Jadi bila mana 2 orang ni kena pulau, cuba bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, kita rapat dengan kawan-kawan kita, rapat dengan keluarga kita, rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba diperintahkan untuk orang-orang sekeliling kita ni pulau kita. Jadi masing-masing waktu tu rasa macam bersalah. Sehingga kan ada 3 orang sahabat. Yang pertama sahabat Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan juga Murarah bin Rabi'. Jadi Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah ni memilih untuk berkurung di dalam rumah. Kunci bilik, bukannya buat benda yang tak berfaedah, sepanjang masa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab sedar tentang perbuatan terkutuk yang dia buat, perbuatan yang Allah murka. Dia memohon, sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampunkan dia. Jadi duduk dalam bilik sepanjang fasa pulau tu, fasa boikot tu, sentiasa mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ka'ab bin Malik ni dia lain sikit. Sahabat Ka'ab bin Malik ni, dia keluar rumah, dia pergi pasar macam biasa, dia pergi solat berjemaah macam biasa, tapi berbezanya keadaan waktu tu sebab masing-masing pulau, masing-masing tak layan. Sehingga kan masa dia solat ni kan, dia cuba untuk menunjukkan kehadiran dia di samping Rasulullah, macam tunjuk muka sikit. Tapi Rasulullah pun masih tak layan. Bukannya macam tak nampak. Macam tak nampak kehadiran dia. Sehingga kan waktu tu Ka'ab bin Malik pergi ke rumah sepupu yang bernama Qatadah, panjat pagar rumah sepupu. Jumpa dengan Qatadah, cakap, bagi salam, sapa Qatadah sebanyak 3 kali, tapi Qatadah tak jawab pun. Kata Ka'ab bin Malik, "Wahai Abu Qatadah, aku hendak bertanya kepada engkau kerana Allah. Aku tahu dan aku sangat mencintai Rasul dan aku sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala." Ni kata Ka'ab bin Malik pada sepupu yang Qatadah. Dia nak bagi tahu yang dia sebenarnya sayang sangat pada Rasulullah. Dia sayang sangat pada Allah, cuma kerana kelekaan, kelalaian yang menyebabkan dia tidak pergi berjihad. Tapi Abu Qatadah pun buat tak layan. Sehinggalah berlalunya fasa pulau tu 40 hari. Dia masya-Allah 40 hari tu sangat-sangat lama, tak dilayan oleh Rasulullah, tak dilayan oleh para sahabat. Sehingga 40 hari tu masing-masing meletakkan harapan supaya Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan hukuman tersebut. Tetapi ditambahkan pula hukuman yang lain. Datang hukuman yang lain untuk berpisah dengan isteri, berpisah dengan keluarga. Jadi sebelum tu duduk dengan keluarga, tapi bila dah 40 hari tu datang pula arahan supaya 3 orang sahabat ni berpisah dengan isteri mereka, berpisah dengan sahabat mereka. Jadi membuatkan sampai Ka'ab bin Malik sebut, aku merasakan dunia seakan-akan sempit. Sempit sangat-sangat. Sebab apa? Sebab waktu tu tak ada siapa yang boleh layan aku, melainkan waktu tu aku hanya meletakkan pergantungan aku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku hanya memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian sampailah hari ke-50, hari yang ditunggu-tunggu oleh 3 orang sahabat ni. Setelah mana Ka'ab bin Malik selesai solat subuh, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, terdengar suara jeritan salah seorang daripada sahabat di satu bukit di Madinah. Katanya, wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah kamu. Bila Ka'ab bin Malik tu dengar, dia seolah-olah tahu bahawa pada detik itu Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengampunkan dosa-dosa dia. Lalu Ka'ab bin Malik sujud syukur, menangis minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari, 50 hari. Dia orang menunggu jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ke-40 setelah Allah melihat mujahadah macam mana usaha mereka untuk minta ampun kepada Allah, Allah bagi keampunan. Kemudian orang yang pertama Ka'ab bin Malik cari tak lain tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik keluar daripada masjid, keluar daripada tempat tu, jumpa, cari Rasulullah. Mana Rasulullah? Sehingga berjumpa Rasulullah di satu tempat. Ka'ab bin Malik melihat wajah Rasulullah sangat-sangat gembira. Wajah Rasulullah sangat-sangat, orang kata apa? Berseri menyambut kedatangan Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik peluk Rasulullah, masing-masing waktu itu menangis seakan-akan menahan rindu. Jadi nak katakan sepanjang tempoh kepulauan tu, kita sebut kepulauan tu, Rasulullah dan juga orang-orang Islam ketika itu bukanlah benci, bukanlah tak suka dengan 3 orang sahabat ni, tapi mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jauh dari sudut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat lain sangat-sangat rindu, sangat-sangat sayang pada 3 orang sahabat ni. Bukti dia bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat hukuman tersebut, Rasulullah sangat-sangat merindukan kehadiran 3 orang sahabat ni, peluk dalam keadaan menangis dan sebagainya. Jadi lalu pengajaran dekat situ, hujungnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan 3 orang sahabat ni. Kemudian turunlah ayat dalam surah At-Taubah. Syarah bacakan ayat tersebut berkenaan dengan kisah ni. Sambil tu okey. Jap. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima pula taubat 3 orang, ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan, dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita, serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian Allah memberi taufik serta menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Okey, alhamdulillah, terima kasih Abang. Ya, demikian sahabat-sahabat sekalian, ya, hebatnya, luasnya rahmat Allah. Allah tunjukkan kepada 3 orang sahabat Nabi SAW tadi macam mana kesan bila Allah murka, bila Allah tak berkenan, nampak langsung, pulaukan terus mereka. Jangan bercakap dengan mereka, bahkan isteri pun jangan bercakap dengan suami. Ya, jangan duduk sekali dengan suami. Masya Allah tuan-puan sekalian. Ya, kita tengok macam mana kita sekarang. Kita banyak buat dosa tapi Allah tangguhkan hukuman. Ya, kita banyak buat silap tapi di tengah-tengah kita banyak buat dosa, orang ramai pula suka kat kita. Ya, di tengah-tengah kita buat dosa, orang tak kisah pun dengan kita, kan Bangah, kan? Ya, cuba kalau Allah tunjukkan kamu berdosa, aku tak suka kamu, seluruh manusia juga tak suka kamu. Ya, tapi Allah tak buat macam tu kepada kita. Kenapa? Sebab tahu setara mana sangatlah iman kita. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, Ustazah ingin berkongsi doa, ya, doa yang Nabi selalu bacakan, ya, pada solat witir, lepas solat witir, ya. Jadi mudah-mudahan doa ini diingat dan diamalkan selalu. Ya, doanya berbunyi, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemarahanmu, dengan keselamatanmu daripada hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu daripada seksaanmu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjung kepada dirimu sendiri. Hadis riwayat Muslim.
Jadi ini doa yang kita nak banyakkan juga dalam bulan Ramadan, dan kepada sahabat-sahabat di luar sana ya yang nak terus beramal dengan doa-doa pilihan ya, sebab tadi pun Abang Ashraf kita dah bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, bila hamba aku berdoa kepada aku, ketahuilah bahawa aku dekat sangat. Ya, jadi kita tu nak berdoa. Doa ni ada kunci-kunci dia tuan-puan sekalian. Ada kunci-kunci doa nak bagi doa kita mustajab. Contoh macam doa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Ya, la ilaha illa anta al-ahadus samad, hingga ke akhir doa, dan banyak lagi. Ya, doa-doa yang menyebut Asmaul Husna ni adalah doa-doa yang disifatkan sebagai puji-pujian, doa yang macam menjadikan permintaan dan hajat kita itu akan dimustajabkan oleh Allah. Jadi doa-doa ini sebahagiannya sahabat-sahabat sekalian, ya Umi dah kumpulkan kan. Abang tengok usaha Umi mengumpulkan tu ya sepanjang PKP sebelum Ramadan, kumpulkan sahabat semua dalam e-book Doa Mihrab. Ya, jadi e-book Doa Mihrab ni senang je. Ya, klik-klik je, tekan-tekan, ikut arahan sampai nanti ya pihak kami akan berikan secara online buku doa, ya e-book Doa Mihrab tersebut. Jadi ustazah berharap sangat dalam bulan Ramadan ni, sebab kita nak berdoa, nak mengambil manfaat dan peluang berdoa dalam bulan Ramadan. Ustazah berdoa sangat agar tuan-puan semua ia dapat bersama-sama memiliki e-book Doa Mihrab ini, ya, yang antara lain sebenarnya tuan-puan menyumbang kepada Ma'had Tahfiz kami, iaitu Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Jadi kalau boleh, semua yang mendengar ni tak tunggu lama, tak tangguh-tangguh. Ni hari ke-14 Ramadan dah. Ya, tuan-puan beli tu pun kira sedekah ya. Jadi ambil, beli, buat pembelian tu dan manfaatkan. Ada 29 ke, 28 ke, 30. Tak ingat dah ustazah, doa yang ustazah kongsikan kat situ. Dengan daripada mana sumber doa tu, macam mana rasa bila mengamalkan doa-doa tersebut. Dia ada doa kebahagiaan, ada doa itabul ghulam. Jadi tak ada alasan macam ustazah share tapi ustazah cakap dalam ceramah tapi tak tulis. Tak ada alasan nak cakap macam tu. Kenapa? Ustazah telah compilekan sebahagian daripada apa yang ustazah selalu kongsikan dalam syarahan dalam buku ataupun e-book Doa Mihrab tersebut, ya, untuk dimiliki. Jadi sahabat-sahabat, muslimin muslimat, adik kakak yang dikasihi sekalian, ya, kita sudah pun berada di penghujung slot kita kan, ya. Jadi ustazah minta izin kepada semua, ya, untuk menutupnya dengan membaca beberapa potongan ayat Quran yang ayat itu ada kaitannya dengan langit. Ya, sebab tajuk kita ini adalah di bawah langit Ramadan. Di bawah langit Ramadan, ya. Ada kaitannya dengan langit. Masya Allah, sebenarnya manusia yang beriman ni dia selalu merenung langit. Dia selalu merenung ciptaan Allah. Ya, dan dia boleh berkata dalam jiwanya, Masya Allah, sekarang aku berada di bawah langit Ramadan yang Allah ciptakan. Ya, yang di dalamnya ada macam-macam rahmat, ya, kekuasaan, maghfirah daripada Allah. Jadi kita akan lihat surah Ali Imran ayat 190 hinggalah ayat 194. Ya, ini di antara ayat yang kami suka sangat untuk baca ketika mana Qiyamul Lail kan. Ya, kalau malam-malam baca ayat ni, Allahu Akbar, Masya Allah. Kita mungkin tak boleh hafal 30 juzuk, tapi ada maqta', ada potongan-potongan ayat Quran tu kita kena hafal nak buat dalam solat, ya. Baik, ustazah bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته
وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami daripada azab neraka. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, iaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji. Lihat sahabat-sahabat, bagaimana orang yang berinteraksi dengan alam, bagaimana orang yang tafakur pada penciptaan langit dan bumi, ia pada peredaran bulan dan bintang, ia pada bulan yang berlalu silih berganti, Zulhijjahnya, Ramadannya, Rejabnya, Sya'bannya. Masya Allah, mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang sentiasa berdoa kepada Allah, seperti mana ayat yang Ustazah bacakan tadi, penuh dengan doa-doa. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Doa lagi, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Doa lagi, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doa-doa Rabbana 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 Rabbana. Wahai sahabat sekalian, di bawah langit Ramadan, mari kita sama-sama merafakkan doa kita sebanyak-banyaknya ke hadrat Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzati, ya, dengan Allahumma, dengan Rabbana, ya, pujilah Allah banyak-banyak, mohonlah segala-galanya kepada Allah. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Ustazah sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Surau Al-Barakah, Menara Berkembar Bank Rakyat, ya, seluruh yang bersama-sama dengan kami, ya, atas kesudian menaja, menganjurkan dan bersama-sama mengikuti program ini. Terima kasih kepada Fatih Tim yang memudahkan urusan, ya, kita pada hari ini, penyiaran kita pada hari ini. Terima kasih Abangah, ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ni doa Umi ni, ya, Abangah menjadi seorang hamba Allah yang soleh. Baiki dulu diri kita, banyak sangat nak baiki, ya. Kemudian dalam masa yang sama kita terjun ke dalam masyarakat, menyampaikan dakwah, bukan nak ajak manusia pada kita, tapi ajak manusia kepada Allah. Nak keluar dalam dunia dakwah ni Abangah, kena selalu iltizam, komitmen apa dia? Bersihkan hati kita, ya, dan kemudian kena ada keliling tu penasihat. Kena ada ramai penasihat kat keliling kita, insya-Allah. Berdoa, wahai Allah, bagi aku sahabat, bagi aku penasihat. Supaya apa? Sebab kadang-kadang kita tak nampak kekurangan kita, kita tak nampak kesilapan kita, tapi orang lain yang sayang kita kerana Allah boleh tegur kita. Macam Umi selalu tegur Abangah. Betul kan? Oh ya Allah, ya Tuhan, mungkin Abangah pun rasa macam Umi ni ada je bendanya. Memang telinga Umi, mata Umi, hati Umi tu memang, ya Allah, cepat je nampak mana-mana, ya, dengan izin Allah kan, ya. Contoh macam Abangah baca Fatihah kan, ya. Sampai hari ni usia 19 tahun dengan Abangah, sampai hari ni masih tegur lagi Fatihah, masih tegur. Sampai kan Umi berfikir macam mana Umi nak mudahkan supaya Abangah dapat bila hujung Fatihah kan kita sebut contoh macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kan, kadang-kadang Umi tegur, abangah Umi tak dengar dengan jelas bahawa di hujung itu adalah huruf nun. Betul tak? Itu bertahun-tahun Umi tegur kan? Sampai Umi fikir macam mana nak cakap dengan abangah supaya abangah dapat maksud Umi tu. Sehinggalah Umi kata dengan abangah nak pastikan kita sebut tu betul, hujung tu kita berhenti kat man arid li sukun tu. Pastikan apa? Lidah kita ni, hujung lidah berada di dalam, di atas, maknanya dalam gigi kan. Langit. Maknanya kat hujung langit-langit atas. Macam tu lah, dekat dengan gigi atas tu. Dia akan jadi nun tu, cantik. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam kelas tajwid dah. Ya, letak je, hantar je lidah tu dekat langit-langit atas hujung tu, dia akan jadi nun. Tak perlu macam kadang-kadang abang buat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam nak tekan sangat kan. Kadang-kadang boleh buat macam tu, tapi sebenarnya kita ikut kaedah tadi. Jadi memang banyak dinasihatkan, banyak ditegur, ya. Apatah lagi kami memegang amanah Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Ya, umur ustazah tak tahu sampai bila, umur Dr. Azhar tak tahu sampai bila, sedangkan Madinatul Huffaz itu adalah jariah ummah. Jadi kami bertanggungjawab mendidik anak-anak ni, menasihatkan mereka, marah kat mereka, macam-macam ya, sehingga nanti abangah lah insya-Allah ya, pegang amanah ummah ni berat sangat ya, kena dipegang dengan jiwa yang takut kepada Allah ya, wal aqibatu lil muttaqin, jiwa yang penuh takwa kepada Allah. Jadi terima kasih pada abangah, terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah mengampunkan terlalu banyak dosa dan kelemahan kita, mengangkat darjat kita semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ustazah mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan pada bulan Ramadan ini, pada 10 malam pertengahan Ramadan ini, untuk terus memberikan infak terbaik tuan-puan kepada fasa pembangunan kedua Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Kemarin seorang lagi pelajar Madinatul Huffaz khatam hafazan 30 juzuk, anak anda kita yang bernama Nur Fudla Kauthar. Tahniah anak anda ya, Nur Fudla Kauthar. Anak ustaz Nur Fudla Hanan belum khatam lagi ya, belum khatam. Yang khatam ni Nur Fudla Kauthar, 30 juzuk hafazan Quran. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat menghabiskan dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Jadi tuan-puan, semua tu pahala untuk kita semua. Ya, jadi ustazah menyeru kita semua, termasuk diri ustazah sendiri, jangan berkira, sumbangkan sebanyak-banyaknya kepada Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Kami sedang membina kompleks yang kedua. Ya, ustazah berharap sangat agar dapat disiapkan pada jadual yang ditetapkan supaya ramai lagi anak-anak ya, muslim-muslimah di Asia Tenggara inilah khususnya, ia dapat manfaat daripada Mahat Tahfiz tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan suratul As dan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat-sahabat, tuan-puan yang budiman, hari ini ustazah nak bawa tuan-puan semua untuk melihat progres Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Jadi ini gambaran keseluruhan dia, tanah yang kurang lebih hampir 1 ekar. Untuk pengetahuan tuan-puan, ini adalah fasa yang kedua. Ya, fasa yang pertama insya-Allah nanti kita akan buat satu video lagi untuk tunjukkan bagaimana fasa pertama dah siap dan telah beroperasi kurang lebih 3 tahun. Jadi jom ikut apa ni ustazah. Okey ya, ini bangunan kita. Seluas ini bangunan yang kita akan naikkan adalah 4 tingkat ya. Ini dah naik sampai 2 tingkat. So kami dah buat foundation yang insya-Allah mudah-mudahan ya yang terbaik ya. Kita bincang dengan semua satu pasukan ya, dengan arkitek, engineer. Kita mohon kelulusan juga daripada pusat daripada pihak berkuasa tempatan. Alhamdulillah proses itu semua telah kita lalui dan telah berjaya. Okey, ini adalah bangunan dia. Boleh dekat sikit ikut ustazah sama-sama. Okey. Bangunan yang besar, kompleks yang luas ya. Okey, boleh lihat kat sini. Tuan-puan,
Tengok bahan-bahan ni semua kita memang bersedia untuk bangunkan sampai sempurna kompleks ni. Cuma terhenti sebentar ketika fasa PKP, ya, tapi barang-barang semua ada. Okey, ini adalah bangunan kita sampai ke sana. Sampai ke sana. Ya. Jadi kompleks yang alhamdulillah agak luas, ya. Ustazah pernah sertakan macam mana design Mahat Tahfiz fasa yang kedua ini, Madinatul Huffaz. Jadi subhanallah, sahabat-sahabat, seluruh tuan-tuan dan puan-puan yang budiman semua, nampak tak tahfiz yang lama? Tahfiz yang lama kat sana, fasa pertama kat sebelah sana. Okey, sahabat-sahabat semua, Ustazah mohon sangat infak Ramadan yang terbaik daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Ya, Ustazah, suami dan pasukan kami adalah pemegang amanah. Yang menguruskan amanah ni, insya-Allah kami cuba sedaya upaya sebaik-baiknya. Contoh macam fasa pertama, ya dah lebih daripada berapa orang Bante? Maknanya dah 300 lebih kan? Ada yang dah grad dah. Maknanya dah keluar daripada tingkatan 5, dah berjaya alhamdulillah, ya, SPM-nya cemerlang. Hafazan Quran alhamdulillah, ya, 30 juzuk. Panas. Ya, insya-Allah mudah-mudahan mantap semuanya. Jadi kami mengajak seluruh penduduk Malaysia, warga Singapura, Brunei, semua di mana pun yang kalian berada, muslimin muslimat, tolonglah, bantulah kami infak Ramadan terbaik untuk kami. InsyaAllah habis fasa PKP akan diteruskan kerja ni semula. Dia akan diteruskan, insyaAllah mudah-mudahan dapatlah. Ya, tahun depan insyaAllah sekolah ni dapat disiapkan. Yang kita jangka sampai 400 orang, ya, boleh mendapat manfaat daripada sekolah ini dalam satu tempoh, 400 orang siap lengkap dengan asrama sekali. Ya, jadi mudah-mudahan muslimin muslimat sekalian, ya, kita semua dibukakan pintu hati oleh Allah untuk memberikan infak terbaik Ramadan ini, dan semua itu tidak akan sia-sia. Allah janjikan akan balas berlipat-lipat kali ganda. Silakan tuan-puan, ya, apa yang kita ada yang boleh kita sumbangkan, ya, silakan, ada nombor yang tertera kan, nombor Maybank tu, nombor akaun Madinatul Huffaz. Ustazah mewakili seluruh tim Madinatul Huffaz meminta, ya, jasa baik tuan-puan untuk bersama dengan kami. Semoga institusi Madinatul Huffaz untuk ummah, ya, untuk generasi yang akan datang, insya-Allah mudah-mudahan dapat kita realisasikan dengan kerjasama kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.